Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yursi bin Muhammad Anwar. Nombor pendaftaran 10 DTK 20F 2021. Pada hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan yang bertajuk Tragedi 13 Mei 1969. Mulakan saya pada pembentangan ini iaitu kronologi peristiwa 13 Mei 1969 serta faktor tercetusnya peristiwa di Tanah Melayu. Pada 9 Mei 1969 iaitu pada hari Jumaat, orang-orang Cina mengadakan perarakan besar-besaran mengusung kerana seorang pemuda Cina dari Parti Buruh Malaya yang ditembak pada minggu tersebut oleh pihak polis. Usungan keranda dibawa memasuki kawasan pusat bandar dan tidak mengedahkan kawasan laluan yang diarahkan oleh pihak berkuasa. Pada esok hari iaitu 10 Mei iaitu hari Sabtu, pilihan raya dilangsungkan. Pada 11 hingga 12 Mei iaitu pada hari Ahad dan Isnin, pengumuman keputusan pilihan raya di Malaysia Barat menunjukkan kemenangan besar kepada Parti Pembangkang. Pada 13 Mei 1969 iaitu pada hari Selasa, dalam satu mesyuarat tergempar di Kuala Lumpur, Parti MCA telah mengambil keputusan menarik dari dalam pembentukan kerajaan persekutuan maupun negeri dengan alasan keputusan pilihan raya telah menunjukkan parti ini telah hilang keyakinan dari pengundinya. Selepas 2 malam provokasi oleh kumpulan orang Cina, orang Melayu di utara bandar Kuala Lumpur iaitu pada kawasan Kampung Baru merancang demonstrasi besar-besaran dan perarakan sekitar Kuala Lumpur pada malam tersebut. Yang seterusnya, 2 faktor tercetusnya peristiwa tersebut di Tanah Melayu. Pertama sekali, iaitu perbezaan agama dan budaya. Masalah perbezaan ini bukanlah bermula disebabkan agama lain, tetapi akibat dari sikap jahil terhadap agama-agama lain hingga banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama lain. Yang kedua, masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi berbeza telah mewujudkan jurang pendapatan berbeza antara kaum dan menimbulkan rasa tidak puas hati dan persaingan ekonomi secara tidak sihat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan setiap kaum saling mencemburui satu sama lain. Seperti contoh, orang Melayu mencemburui kemewahan dan kejayaan orang Cina, manakala orang Cina dan India mencemburui kelebihan orang Melayu yang mendapat peluang perkhidmatan dalam sektor pentadbiran. Sekian daripada saya pada hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya Ong Yushin. Kemudian nombor menci saya ialah 10 DTK 20F 2037. Ini kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku di Tanah Melayu. Kemudian kesannya ialah pengisytiharan darurat. Kemudian darurat ini mengisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah koordinat nombor 2.
Kemudian kerajaan menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Kerajaan juga mengenalkan program membubuh hubungan baik antara kaum. Selepas itu, sistem masyarakat negara berubah. Kemudian ini juga kerana mengalami perubahan praktis yang asasnya sangat taat dan hidup di bawah pemerintahan raja dan sultan. Nama saya Muhammad Nur Sairahim bin Muhammad Nur. Nombor pendaftaran saya adalah 10 DTK 20F 208. Saya akan memberikan pada topik ini iaitu cadangan bagi mengatasi isu perpecahan antara kaum di Malaysia. Yang pertama ialah menjadikan aktiviti sukan sebagai pererat hubungan antara kaum. Berbagai lapisan masyarakat dan kaum telah menunjukkan semangat patriotik dengan bersatu memberikan sokongan kepada ahli-ahli sukan negara dan juga peserta-peserta yang terlibat. Yang kedua ialah media massa memberi perkongsian kebudayaan dalam pelbagai kaum. Media massa perlu peka dalam menyampaikan sesuatu dasar, lebih-lebih lagi jika isu tersebut menyentuh isu-isu sensitif supaya tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Yang ketiga ialah bersifat setia dan cinta kepada negara, iaitu pembentukan terhadap peraturan, undang-undang dan rukun negara. Menunjukkan kita bersedia bersikap adil terhadap kaum lain dan menghormati amalan dan kepercayaan mereka serta hak mereka untuk hidup di negara ini. Okey, untuk next slide iaitu pengajaran yang boleh diperolehi daripada tragedi 13 Mei 1969 di Tanah Melayu. Okey, sebelum saya mula, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Ali Faikal bin Mohtar, 10 DTK 20F 2010. Okey, pengajaran. Pengajaran dekat sini yang terdapat daripada tragedi 13 Mei 1969. Di sini ada 3, iaitu yang pertama perpaduan nasional, yang kedua keadilan ekonomi dan yang ketiga ialah perintah berkurun. Okey, untuk perpaduan nasional, dia dijadikan panduan dan pegangan masyarakat yang berbilang kaum. Okey, untuk lebih detail, perpaduan nasional ni disebabkan tragedi peristiwa 13 Mei 1969 ini memberi kepada dan kerajaan telah mengadakan dasar perpaduan antara kaum dan masyarakat sekeliling untuk dijadikan panduan dan pegangan masyarakat yang berbilang kaum bagi menjalankan hidup secara aman dan sentiasa bersifat bersangka baik antara satu sama lain. Okay, kesedaran penting di kalangan rakyat bahawa sikap hormat menghormati, bertolak ansur bertoleransi dan menjauhi sifat-sifat yang terkeji seperti berdengki, beriri hati dan menanam sifat curiga di antara kaum. Dengan terdapat pelbagai jenis kaum, agama, budaya dan pegangan agama di Malaysia, maka peristiwa 13 Mei 1969 ini pasti berulang sekiranya tiada kesedaran tentang isu-isu sensitif yang timbul seperti hak kedudukan istimewa kaum Melayu yang merupakan penduduk asal bagi negara ini. Oleh itu, kaum-kaum lain yang tinggal di negara ini perlulah menghormati kedudukan istimewa kaum Melayu dan mewujudkan suasana yang harmoni di kalangan masyarakat. Pendek kata, tanggungjawab perpaduan adalah tanggungjawab semua pihak. Okey, untuk yang kedua, keadilan ekonomi. Menunjukkan bahawa majoriti penduduk Bumi Putra tinggal di luar bandar, kebanyakan adalah pendapatan rendah dan miskin. Okey, untuk keadilan ekonomi ni, tragedi 13 Mei ini juga menunjukkan bahawa matlamat perpaduan masyarakat sukar dicapai jika masyarakat Malaysia dan
jika masyarakat Malaysia dalam kemiskinan. Ianya menjadi lebih sukar jika majoriti kadar kemiskinan penduduk itu hanya pada satu kaum sahaja. Kedudukan ekonomi dan demografi penduduk Malaysia menunjukkan bahawa majoriti penduduk Bumi Putera tinggal di luar bandar kebanyakan adalah berpendapatan rendah dan miskin. Kemiskinan ini akan menjadi isu dalam masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat Bumi Putera. Untuk mencapai keharmonian hidup adalah sukar. Oleh itu, selepas 13 Mei, satu dasar pragmatik yang diberi nama Dasar Ekonomi Baru digubat oleh kerajaan. Dasar Ekonomi Baru, DEB. Yang last adalah perintah berkurun bertujuan untuk mengawal keselamatan rakyat dan mengembalikan kestabilan negara ketika itu. Perintah berkurung. Selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan terpaksa mengeluarkan perintah berkurung yang disebabkan oleh kekacauan dan pecah belah antara kaum. Hal ini bertujuan untuk mengawal keselamatan rakyat dan mengembalikan kestabilan negara ketika itu. Ini membawa kesan yang buruk terhadap suasana persekitaran dan pergaulan yang kurang harmoni antara kaum kerana ianya menyekat aktiviti yang bebas untuk mencari punca pendapatan seperti menjalankan perniagaan, susah berinteraksi dan saling berhubungan. Itu untuk pengajaran yang terdapat daripada tragedi 13 Mei 1969. Sekian, terima kasih.